Pertamanya antara program yang saya rasa sangat bermanfaat walaupun dalam kempen untuk pilihan raya. Tetapi aktiviti sebegini sebenarnya sangat dekat dengan kita, orang muda di Kementerian Belia dan Sukan. Sebab kemeriahan dalam bekerjasama, semangat gotong royong sebenarnya mempunyai makna yang cukup besar. Maknanya dalam kita berbuat aktiviti beginilah kita dapat berkenal dan akhirnya kemesraan itu wujud. Kemesraan ini juga akan melahirkan satu bentuk perpaduan di kalangan masyarakat dalam entiti yang paling kecil. Dan pihak masjid sangat berpuas hati kerana walaupun aktiviti itu dilakukan dalam tempoh yang singkat, tetapi kaedah dan hasilnya sangat baik. Pada saya yang paling penting anak muda dapat kita dekatkan dalam aktiviti-aktiviti yang semakin jauh mereka tinggalkan. Dan pihak masjid pun ada mohon untuk dibaiki pagar. Pada saya bukan jumlah ataupun bantuan itu yang paling mustahak. Yang paling penting saya beritahu dengan pihak masjid kita akan bantu, tetapi manfaat bukan hanya kerana inilah peluang untuk kita baiki semua nak minta, tetapi manfaat keutamaan keperluan yang sangat mendesak itu perlu dimohon, dan saya telah memberi persetujuan. InsyaAllah kita akan jalankan dalam proses yang biasa, kerana saya nampak perkara tersebut datang daripada karya masjid sendiri. Bukan kita datang untuk bagi, kita hanya nak buat gotong royong, membersih, mengecat. Tetapi bila kita lihat keperluan tersebut, maka tidak ada masalah untuk pihak kami berikan, kerana itu yang karya mohon. Kalau dalam aktiviti di Kementerian Belia pun ada. Tapi kalau dari segi kerajaan, sebenarnya saluran itu yang paling mustahak untuk disampaikan kepada mana-mana wakil kepada kerajaan, dan yang paling penting benda itu diselesaikan. Nah, ini biasa kita lakukan di mana-mana, asal saja untuk kepentingan rakyat teramai. Kerajaan dalam mana juga saluran perlu kita dekati dan kita selesaikan kempen. Sentiasa berubah-ubah. Barisan Nasional je yang kita konsisten ni. Untuk pembangkang dia berubah ni pada saya bukan satu benda baru lah. Dia janji macam-macam dia sebut, dan kita tidak pernah ambil pusing. Cuma yang kita kesal, perkara tersebut digunakan hanya untuk politik sehingga boleh menjejaskan rakyat. Yang ini saya tak boleh terima. Tetapi kalau dia nak serang peribadi, dia nak sentuh, ini bukan perkara baru lah. Dan kalau Tengku Razali ni, pengalaman dia dalam berpolitik ni dah cukup lama. Dia pernah berkawan, dia pernah bergaduh dengan PAS, dan itu asam garam. Jadi pada saya tak terkejut. Cuma yang paling mustahak, jangan kita pecah belahkan rakyat hanya kerana kepentingan politik sempit. Yang Zulkifli Nordin sebut sebelum ini pun sangat menarik tentang perjanjian-perjanjian sulit ni. Sebenarnya ada banyak perjanjian sulit. Saya rasa DAP tidak patut seronok, kerana perjanjian sulit juga dilakukan dengan PAS. Dan saya tahu pemimpin PAS pun tahu bahawa perjanjian sulit itu walaupun dinafikan wujud, tetapi mereka tahu kerana perjanjian-perjanjian ini bukan hanya dibuat dengan DAP, malahan dengan banyak pemimpin lain, termasuk dalam Barisan Nasional pun ada dijanjikan pelbagai. Jadi janganlah orang yang mendapat janji itu seronok kerana perjanjian itu dibuat dengan semua pihak. Jadi yang penting adalah satu pemimpin yang bertanggungjawab. Soal janji sebegini sebenarnya hanya untuk kepentingan individu tersebut. Jadi pada saya gelaran yang diberikan juga berlaku dengan dalam pakatan pembangkang ini, seperti yang disebut oleh Azmin kepada Gobala, Paria. Saya rasa dalam Barisan Nasional kita tidak pernah menggelar mana-mana pihak dengan kenyataan sebegitu rupa, walaupun dengan komponen, apatah lagi mereka ini pemimpin, sama ada dengan gelaran syaitan ke paria ke, tidak pernah kita gunakan sama sekali. Tetapi mereka sanggup tergamak hanya kerana untuk melindungi kelemahan masing-masing. Antara punca wujudnya apabila dalam PAS sendiri terbelah kepada dua, maknanya perjanjian sulit itu dibuat dengan kumpulan yang bersetuju. Dan dalam PAS saya rasa sama ada Tok Guru Nik Aziz, Hadi Awang, Nasharuddin, Salahuddin Ayub, Mahfuz, semua tahu. Kamaluddin Jaafar wujud tarik tali ini, dan akhirnya PAS terpecah dua, dan mereka tak boleh nafikan perjanjian sulit ini berlaku di banyak peringkat, sama ada di antara parti berasingan, malahan dalam PKR sendiri pun perjanjian sulit itu ada.
bersama dengan penyokong mereka sendiri. Kalau tidak di Batu Sapi tak adalah sampai bergaduh bertumbuk di antara pemimpin. Jadi inilah politik yang sebenarnya kita nak tunjukkan kepada rakyat bahawa mereka sanggup lakukan apa saja dan mereka tidak telus. Mereka memperjuangkan hak sama rata, mereka tidak buktikan yang mereka itu sama rata. Mereka memperjuangkan ketelusan, mereka sendiri tidak telus. Terlalu banyak perjanjian sulit. Dan yang paling mustahak, perkara ini boleh menjejaskan rakyat. Jadi pada saya, rakyat perlu kita dekati dan beri penjelasan bahawa mainan politik pembangkang, terutamanya Anwar Ibrahim, sangat merugikan masa depan negara. Dan perjanjian-perjanjian ini hanya untuk memuaskan nafsu pemimpin di kalangan mereka, tak kira sama parti ataupun parti-parti yang bersama dan bersekongkol. Dan yang terbaru mungkin, kenapa SAPP tetap bertanding di Batu Sapi, tidak bersama dengan PKR, kerana mereka dapat menghidu bahawa ada perjanjian-perjanjian sulit yang wujud di dalam setiap keputusan yang mereka buat. Jadi saya rasa kita sedar tugas kita adalah untuk mendekati rakyat bahawa mainan politik sebegini sangat merugikan masa depan negara.